Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, cikgu. warahmatullahi wabarakatuh. Semua sihat? Sihat cikgu, cikgu sihat? Alhamdulillah, cikgu Cikgu sihat? sihat. Alhamdulillah, cikgu sihat. Okey, hari ni kita akan masuk subtopik pelaburan. Okey, cikgu hanya akan ajar mengenai jenis-jenis pelaburan je supaya bila kita ajar apa tu sikit, jadi awak makin faham lah. Kalau cikgu ajar banyak topik pun, kalau awak tak usaha, awak takkan faham, betul tak? Betul cikgu. Okay, jadi kita ambil subtopik untuk jenis pelaburan sahaja. Kejap ya. Okay, hari ni kita akan masuk jenis pelaburan. Jenis-jenis pelaburan. Okey, berdasarkan pengetahuan awak lah, pengetahuan umum awak. Berapa jenis pelaburan? Pelaburan tu ada berapa? Mungkin 5. 5? Okey, mungkin 5. Okey, apa yang 5 tu? Kalau 5, apa yang 5 tu? Unit amanah, koperasi, Saham, korek. tu je. Lupa cikgu. Okey, tu je. Okey. Okey, tu je yang awak tahu. Tak apa. Lepas ni kita akan tengok berapa jenis-jenis pelaburan yang ada dekat Malaysia ni. Okey, jom kita pergi pada pelaburan. Yang ni maksud pelaburan tu sendiri. Okey, pelaburan peribadi merujuk kepada komitmen dana kepada aset yang akan dipegang buat suatu tempoh dengan harapan aset tersebut akan mendatangkan pendapatan atau keuntungan modal yang lebih tinggi pada masa depan. Okey, boleh faham tak berdasarkan ayat yang cikgu tunjuk ni? Tak faham. Tak faham. Okey. Pelaburan peribadi ni maksudnya awak ada sesuatu aset, lepas tu awak melaburkan aset tu dalam sesuatu tempat ataupun bank ataupun dalam bentuk emas ke apa. Okey, nanti cikgu akan pergi lebih detail sekejap lagi. Okey, contoh kalau awak simpan dekat bank ke, awak main saham ke, itu maksudnya duit yang aset awak tu awak laburkan dalam sesuatu pelaburan dan untuk mendapat untung pada masa hadapan. Maksudnya dalam jangka masa yang panjang. Boleh faham tak? Pelaburan ni keuntungan dia dalam jangka masa yang panjang. Okey, ni maksud pelaburan. Okey, sekarang kita akan pergi kepada jenis-jenis pelaburan. Okey. Okey, tadi Nadia cakap ada 5 kan jenis pelaburan. Antaranya unit amanah, saham, hartanah kan? Koperasi. Tak ada Okey, lah cikgu. Okey, koperasi. Dengarkan ada. Oh, koperasi salah Koperasi tak ada. Koperasi dekat bab yang lepas. Koperasi tu simpanan cikgu, kita belajar. Ya, strategi simpanan. Dekat topik yang 2-3 hari lepas yang kita dah belajar. Okey, koperasi salah Okey, jenis pelaburan ada 7 iaitu yang pertama simpanan di bank, 2 hartanah, 3 saham, 4 unit amanah, 5 security pinjaman, 6 logam berharga dan yang terakhir adalah urus niaga pertukaran asing iaitu forex. Okey, boleh faham Jelas kita ada 7 jenis pelaburan dan koperasi tidak termasuk dalam pelaburan. Boleh faham? Boleh cikgu. Boleh. Okey. Kita pergi pada satu-satu jenis pelaburan. Okey. Okey, yang pertama simpanan di bank. Okey. Siapa boleh baca untuk cikgu? Saya cikgu. Okey, silakan. Nasha Ya, saya. Individu sila boleh baca. menyimpan wang dalam akaun simpanan tetap yang disediakan oleh bank perdagangan. Individu boleh menentukan tempoh masa pelaburan. Semakin lama tempoh matang, semakin tinggi kadar faedah. Pelabur yang tidak mengeluarkan wangnya dalam jangka masa yang ditetapkan akan menerima faedah penuh. Okey, terima kasih Nasha. Okey, dekat sini simpanan di bank ni kita boleh buat simpanan tetap, akaun simpanan tetap. Okey, kita dah belajar minggu lepas, akaun simpanan tetap ni pulangan dia tinggi kerana Risiko. okey, risiko dia tinggi. Bila risiko tinggi, pulangan pun akan tinggi. Okey. Betul lah tu. Okey, jadi dekat simpanan di bank ni, okey, individu kita ni sendiri boleh tentukan tempoh masa yang kita nak melabur. Okey, contoh dalam
setahun hingga ke 2 tahun. Okey, kita nak melabur dalam tempoh tu je. Okey, kita akan dapat pulangan tu dalam tempoh tu sahaja. Okey, kalau tahun ketiga dah tak valid sebab kita punya agreement tu hanya dalam tempoh 1 hingga ke 2 tahun sahaja. Boleh faham? Boleh. Okey, seterusnya, semakin lama tempoh matang, semakin tinggi kadar faedah. Betul lah. Semakin lama kita punya pelaburan tu, aset yang kita laburkan tu, semakin lama ada dekat dalam bank tu, semakin tinggilah faedah yang kita dapat. Pulangan yang kita dapat semakin tinggi. Okey, pelaburan yang tidak mengeluarkan wangnya dalam jangka masa, pelabur yang tidak mengeluarkan wangnya dalam jangka masa yang ditetapkan akan menerima faedah penuh. Maksudnya kalau kita dah buat limit, kita dah buat tempoh, kita dah tentukan tempoh masa pelaburan kita tu, dan kalau kita tak keluarkan wang dalam tempoh yang kita dah buat tu, kita akan dapat faedah yang penuh. Maksudnya full kita dapat. Tak adalah separuh ke, sebahagian ke, suku ke, tak ada. Kita dapat full kalau kita tak keluarkan aset kita iaitu wang dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Boleh faham? Faham, cikgu. Ya, jelas. Yang kedua, hartanah. Okey. Okey, hartanah ni adalah individu yang melabur dalam aset tetap iaitu rumah, kedai dan tanah. Okey, aspek yang perlu diambil kira semasa membuat pelaburan dalam hartanah ialah keadaan ekonomi, keupayaan menjana pendapatan, lokasi dan prospek hartanah pada masa depan. Kalau kita nak melabur dalam hartanah, kita kena tengoklah aspek tu, keadaan ekonomi, keupayaan menjana pendapatan, lokasi, prospek hartanah dan masa depan. Okey, lokasi dekat sini penting. Kalau kita buat dekat hutan, ada ke orang nak macam nak sewa ke, nak beli ke? Okey, kalau pelaburan ni dia lebih kepada sewa Okey, ada ke orang nak beli kalau lokasi tu dekat hutan, dekat bukit yang tak ada orang duduk? Jauh dari orang. Tak Ada ada. tak? Tak ada sebab Jarang. Sebab okey, tak sebab maju. akan tak maju dah satu. Lepas tu, siapa je nak pergi dekat tempat macam tu? Mesti takut kan? Dekat hutan, macam-macam benda yang ada. Risiko tinggi lah. Betul tak? Betul. Okay, kalau nak melabur dalam hartanah, kita kena tengok 1, 2, 3, 4, 5. 5 aspek iaitu keadaan ekonomi, keupayaan menjana pendapatan, lokasi, 4 dan prospek hartanah pada masa depan. Jangan suka hati je nak melabur dalam hartanah ni, susah. Sebab tu kita kena rujuk orang yang lebih arif tentang hartanah. Jangan mandai nanti rugi kita punya aset. Boleh faham? Boleh. Faham, cikgu. Okey. Seterusnya masih hartanah. Individu akan menerima pendapatan pelaburan berbentuk sewa dan keuntungan modal iaitu kenaikan nilai hartanah. Macam cikgu cakap lah tadi, kalau hartanah ni lebih kepada sewa lah dan keuntungan modal tu. Okey, contohnya nilai hartanah tu semakin hari semakin naik. Jadi kalau kita nak melabur, kita kena tengoklah keadaan ekonomi. Kalau sekarang, kalau hartanah ni sesuai tak nak melabur kalau dalam keadaan COVID sekarang ni? Tak sesuai. Tak sesuai sebab orang kurang pergi melancong, jadi nak sewa hartanah yang kita dah laburkan tu dia punya kadar tu rendah. Jadi untuk dapat pulangan tu rendah lah. Kena tengok timing lah orang cakap. Kena tengok timing. Boleh? Boleh. Boleh, cikgu. Ketiga, okey, saham. Apa itu saham? Okey, siapa boleh baca untuk cikgu? Saya, cikgu. Saham ialah sekuriti kewangan yang mewakili sebahagian pemilikan sesebuah syarikat. Syarikat menerbitkan saham untuk mengumpulkan modal. Individu yang membeli saham menyumbangkan dana kepada syarikat dan sebagai balasan, syarikat menawarkan sebahagian hak pemilikan syarikat kepada pelabur dengan syarat tertentu. Individu ni akan menerima pendapatan pelaburan berbentuk dividen dan keuntungan modal, iaitu kenaikan nilai saham. Okey, terima kasih Nadia. Okey, saham ni awak pernah dengar kan? Pernah. Okey, tapi sebelum tu saya nak cakap, saham ni kita kena melabur dalam syarikat yang berdaftar. Sebab sekarang banyak sangat kes-kes yang
penipuan. Dia cakap, okay, saya daripada syarikat sekian, nak cakap macam nak minta pendaftaran, nak buat pendaftaran encik-encik, nak main saham ke tak, itu ini, lepas tu dijanjikan pulangan apa semua tu lesap. Siapa yang rugi? Kita juga. Jadi sebelum kita nak buat pelaburan saham, kita kena siasat dulu. Siasat macam mana? Kita kena tahu syarikat tu berdaftar ke tak. Okey, syarikat tu betul ke tak, wujud ke tak dia punya bangunan apa semua tu. Jangan macam, okey orang dah datang kat kita, orang cakap, okey encik promo apa semua ni, kita macam, okey terus nak setuju. Sebab kita fikir kita nak, kita nak untung. Tanpa fikir kita punya risiko. Boleh faham tak? Sekarang kan banyak ejen saham tu, kan? Ke cikgu silap? Betul cikgu. Sekarang banyak penipuan. Yes, jadi kita kena berhati-hati. Nak kaya pun kena hati-hati. Jangan pula kita dah ada duit, kita dah besar hidup kita, tapi sebab kita nak kita nak kaya, kita laburkan duit kita. Dan lepas tu benda tu tak jadi pun kena tipu. Tak ke tu dipanggil sudah jatuh di petangga. Betul tak? Jadi kena hati-hatilah awak semua ni pun kalau nak main saham, hati-hati, kena tengok, kena pilih dulu. Dia punya syarikat tu macam mana. Okey, boleh faham Okey, saham ialah sekuriti kewangan yang mewakili sebahagian pemilikan sesebuah syarikat. Okey, dia syarikat lah. Jadi kita kena tengoklah dia tu syarikat berdaftar ataupun syarikat yang menipu. Kalau berdaftar, okeylah selamatlah awak punya aset tu, awak punya kewangan tu untuk yang awak laburkan tu. Okey, seterusnya syarikat menerbitkan saham untuk mengumpulkan modal. Betul lah tu. Bila kita terbitkan saham, okey orang tu beli wang tu yang kita beli tu, kita bagi dekat dia tu, okey yang itulah yang dijadikan modal bagi syarikat tu. Okey, boleh Individu yang membeli saham menyumbangkan dana kepada syarikat dan sebagai balasan syarikat menawarkan sebahagian hak pemilikan syarikat kepada pelabur. Hati nak bagi macam dia akan fair and square lah dia punya syarat tu. Okey. Kita pun kita punya modal pun terlindung, lepas tu kita akan dapat kita punya pulangan. Dia dapat kembangkan dia punya bisnes sebab saham makin besar, jadi bisnes tu semakin besar, syarikat pun makin besar. Jadi itulah itulah fungsi kita membeli saham. Okey, kita dah beli saham, jadi duit yang kita beli tu digunakan sebagai dana. Pulangan dalam berbentuk dividen dan juga keuntungan modal seperti kenaikan nilai saham. Okey, seterusnya yang keempat, unit amanah. Unit amanah ni di mana individu membeli unit amanah yang diuruskan oleh syarikat pengurusan unit amanah. Saya contohlah, saya nak masuk nak buat pelaburan dalam unit amanah. Saya kena beli unit amanah tu sendiri dari kad pengurusan unit amanah. Saya cakap tentang saham tadi lebih kurang je. Kita jangan sesuka hati je orang mengaku. Okey, kalau untuk yang unit amanah ni, okey, orang mengaku datang ejen. Okey, encik, saya daripada syarikat pengurusan unit amanah macam ni. Okey, kita jangan terus terima. Kita kena siasat dulu. Sekarang kan dah canggih. Kita boleh je cari dekat phone, Google apa semua tu. Betul ke syarikat kita lah yang rugi? Okey, jadi kita kena berfikir dengan bijak. Jangan ikut nafsu untuk kaya. Okey, seterusnya. Syarikat pengurusan unit amanah mengumpul dana daripada para pelabur individu dan melabur dalam portfolio yang diuruskan oleh pengurus profesional. Okey, antara syarikat pengurusan unit amanah yang diluluskan, yang ni yang berdaftar ingat baik-baik tu, Amanah Saham Nasional Berhad ASNB, CIMB Principal Asset Management Berhad, Hong Leong Asset Management. Nampak tak? Boleh cikgu? Kita punya slide. Okey, dekat sini cikgu dah jelaskan. Okey, jelas tak suara cikgu? Jelas. Okey, untuk
unit amanah, pulangan untuk individu yang melabur dalam unit amanah adalah berbentuk dividen dan juga keuntungan modal. Okey, boleh sampai situ? Okey, security pinjaman iaitu jenis pelaburan yang kelima. Okey. Boleh tolong baca tak seorang? Saya cikgu. Okey, silakan. Sekuriti pinjaman terdiri daripada bond dan debentur yang dikeluarkan oleh syarikat atau kerajaan. Okey. Contoh bond yang diterbitkan kerajaan ialah sekuriti kerajaan Malaysia, itu sekuriti jangka panjang dengan tempoh matang lebih daripada 1 tahun. Bil Perbendaharaan Malaysia, iaitu sekuriti jangka pendek dengan tempoh matang kurang setahun. Terbitan pelaburan kerajaan dan bil Perbendaharaan Islam Malaysia, iaitu sekuriti tanpa faedah jangka panjang dan jangka pendek berlandaskan syariah. Pemegang sekuriti pinjaman ialah pemberi pinjaman, manakala penerbit sekuriti ialah peminjam. Individu akan menerima pendapatan pelaburan berbentuk faedah dan mendapat semula jumlah pokok pinjaman pada tarikh matang sekuriti. Okey, terima kasih Nadia. Dekat sini, sekuriti pinjaman terdiri daripada bond dengan debentur. Okey, debentur ni dikeluarkan oleh syarikat atau kerajaan. Syarikat tu maksudnya swasta lah. Okey, dikeluarkan oleh syarikat atau kerajaan. Okey, dekat sini dah bagi dah contoh untuk bond yang diterbitkan oleh kerajaan iaitu Okey, iaitu Sekuriti Kerajaan Malaysia iaitu MGS, di mana sekuriti ni dalam jangka panjang dengan tempoh matang lebih daripada 1 tahun. Okey, maksudnya kalau kita buat pelaburan kat sini, tempoh dia punya sekuriti tu adalah lebih daripada 1 tahun. Tu tempoh matang yang ni adalah contoh bond yang diterbitkan oleh kerajaan. Okey. Satu lagi, okey dia ada 3 tau. Okey, satu lagi bil Perbendaharaan Malaysia. Okey, yang ni sekuriti jangka pendek dalam tempoh matang kurang setahun. Okey, berbeza dengan MGS MGS jangka panjang tapi tempoh matang dia tu lebih daripada 1 tahun. Manakala MTB, Bil Perbendaharaan Malaysia, okey, sekuriti ni dalam jangka pendek dengan tempoh matangnya adalah kurang dari setahun. Okey, boleh faham? Boleh faham tak? Okey, apa yang cikgu bagi penjelasan tentang bond tu faham tak? Dengar cikgu, dengar. Faham cikgu. Bond. Okey. Tadi 2 bond. Okey, bond yang ketiga adalah terbitan pelaburan kerajaan. Okey, yang ni under kerajaan Okey, dan Bil Perbendaharaan Islam Malaysia MITB. Okey, yang ni dia ada Islam. Yang tadi bukan tak ada Islam, maksudnya yang ni ada Islam punya berlandaskan syariah. Yang tadi tu Bil Perbendaharaan Malaysia sahaja, MTB sahaja. Okey, kali ni yang ni MITB, Bil Perbendaharaan Islam Malaysia. Okey, yang ni tanpa faedah jangka panjang dan jangka pendek berlandaskan syariah. Okey, semua bond yang berkaitan dengan terbitan pelaburan kerajaan GII dan Bil Perbendaharaan Islam Malaysia MITB. Okey, ianya merupakan jangka panjang, okey, sekuriti tanpa faedah jangka panjang dan juga jangka pendek berlandaskan syariah. Okey, bond ni berlandaskan syariah. Ingat 3 ni kalau dia minta contoh dalam exam, contoh bond yang berikan contoh bond yang diterbitkan kerajaan, awak boleh pilih salah satu daripada 3 ni. Boleh? Hello? Dah nak habis dah ni, sikit je lagi.
Okey, bagi pemegang sekuriti pinjaman, okey, ini adalah merupakan pemberi pinjaman. Penerbit sekuriti adalah peminjam. Okey, individu akan menerima pendapatan pelaburan berbentuk faedah dan mendapat semula jumlah pokok pinjaman pada tarikh matang sekuriti. Okey, pulangan bila kita buat pelaburan dalam unit sekuriti pinjaman ni, kita dapat pulangan dalam bentuk faedah. Okey, lepas tu kita boleh dapat semula jumlah pokok pinjaman bila tarikh matang sekuriti. Okey, seterusnya 6 iaitu logam berharga. Okey, apa itu logam berharga? Okey, logam berharga ni dalam maksud emas, perak, platinum sebagai aset pelaburan. Okey, individu membeli jongkong emas, perak dan platinum sebagai aset pelaburan. Nilai logam bergantung kepada ketulinan logam dan keadaan pasaran. Pelabur akan menerima keuntungan modal iaitu kenaikan nilai logam tersebut. Okey, siapa yang faham berkaitan dengan logam berharga? Siapa boleh jelaskan dekat sini? Nasya boleh? Ya, cikgu. Okey, Nasya faham tak apa itu logam berharga? Logam. Logam tu yang tu jongkong emas tu. Okey, kalau pelaburan dia macam mana Kau nak buat pelaburan dia? Contohnya macam kalau kita beli emas tu cikgu, masa harga dia murah, Ah, nanti kita jual masa mahal. okey, pandai. Okey. Betul, Nasya. Kalau kita perempuan kan, kalau kita nak beli emas, okey, semua minat emas. Kalau nak beli emas, kita kena beli waktu harga emas tu jatuh. Maksudnya murah. Boleh? Lepas tu, bila kita nak jual balik, kita kena jual pada waktu harga emas tu naik. Maksudnya emas tu mahal. Itulah maksud pelaburan logam berharga. Ringkas kan? Boleh faham? Boleh cikgu? Okey, senang je. Apa ni? Logam berharga ni senang. Ingat jongkong emas, lepas tu ingat waktu murah beli. Bila nak jual, waktu dia mahal. Terus boleh untung. Boleh? Boleh. Okey, seterusnya yang terakhir iaitu urus niaga pertukaran asing, Forex. Okey. Okey, Forex ni apa? Forex ni adalah pertukaran asing berlaku apabila pertukaran satu jenis mata wang dengan jenis mata wang yang lain. Okey, mata wang asing yang dibeli akan dijual semula apabila nilainya meningkat. Okey, boleh faham kan? Kat dolar lah. Dolar dia boleh beli jenis mata wang yang lain. Lepas tu kalau contohlah US dia dolar dia. Dia beli nilai mata wang daripada negara lain. Okey, dia beli. Lepas tu dia boleh jual balik bila ni mata wang nilai yang dia beli tu meningkat. Boleh faham tak? Dia jual semula bila mata wang yang dibeli tu naik. Harga dia meningkat, nilai dia meningkat. Boleh? Boleh faham tak apa itu Forex? Pernah dengar tak apa itu Forex? Hello? Ya cikgu. Okey, Faham. pernah dengar tak apa itu Forex? Pernah kan? Tapi awak semua boleh faham lah kan apa itu Forex kan? Boleh, faham. Okey, kalau dah boleh faham semua, kita pergi pada quiz. Okey, quiz ada 3 soalan je. Okey, cikgu bagi masa 5 minit Lepas tu masing-masing jawab satu soalan. Okey, kalau nak 2 soalan pun boleh. Siapa-siapa je yang boleh jawab. Boleh? Ni soalan dia. Okey, mula dari sekarang. Kalau siapa dah ada jawapan, boleh terus jawab. Tak payah tunggu sampai 5 minit. Saya nak cuba cikgu. Okey, Nadia silakan. Laporan peribadi ni dia macam individu tu dia ada aset. Lepas tu dia laburkan aset dia dekat bank ataupun membuat mana-mana pelaburan dengan harapan ia mendatangkan keuntungan seperti faedah, Okey. dividen. Macam tu. Okey, keuntungan yang lebih tinggi lah kan daripada modal yang dia laburkan kan? Nadia, dengar tak?
Lah. Nadia? Oh, Nadia. Orang lain boleh dengar tak? Boleh cikgu? Boleh Oh, cikgu. Nadia. Okey, okey. Nadia lah ni. Okey. Tak apa. Nadia, sekejap tunggu dia masuk balik. Okey, awak berdua ni dah sedia ke nak jawab soalan nombor 2 dengan 3? Nadia dah jawab soalan 1 dan jawapan dia betul. Okey, untuk soalan 2 siapa nak jawab? Senang je. Cikgu nyatakan 3 je. 3 jenis pelaburan daripada 7. 3 dari 7 jenis pelaburan. Okey, siapa boleh jawab? Simpanan di bank, Okey, simpanan di bank 1. Lagi? logam berharga, Okey, logam berharga lagi. and then forex, Satu rupiah lagi. niaga pertukaran asing. Okey, forex. Okey, logam tu contoh, bagi contoh satu. Logam Jongkong berharga emas tu apa tadi. dia? Jongkong Okey, emas. jongkong emas. Okey, bagus Farhana. Okey, Nadia dah masuk. Okey, Nadia, betul jawapan awak. Bagus. Okey, seterusnya soalan yang terakhir. Nasha? Nasha boleh dengar tak cikgu cakap Ya, ni? ya boleh cikgu, boleh. Okey, soalan yang terakhir. Apakah yang dimaksudkan dengan forex? Baru je Forex. kerja. Forex tu pelaburan yang melibatkan pembelian mata wang. Okey, mata wang. Okey. Okey. Contoh. Contohnya macam kita beli dolar Amerika guna ringgit Malaysia. Okey, lepas tu kita jual semula. Kita jual bila tu harga mata wang meningkat. Okey, mata wang apa? Mata wang kita ke mata wang Amerika, dolar Amerika. Okey, kalau kita beli dolar Amerika, kita nak jual dia balik tu, kita kena jual waktu nilai dia meningkat. Okey, bagus. Okey, bagus Nasha. Terima kasih. Sama. Okey, bagus. Jadi, itu sahaja. Okey, sebelum tu, cikgu nak salah seorang daripada awak buat rumusan apa yang kita belajar pada hari ni. Okey. Siapa yang boleh buat rumusan? Tak ada. Tak dengar ke? Tak dengar ke tak ada orang jawab? Dengar cikgu. Okey, tak ada orang jawab. Saya cikgu. Okey, okey, silakan Nadia. Okey, hari ni saya belajar pasal pelaburan peribadi. Lepas tu pasal jenis pelaburan. Ada 7 jenis pelaburan iaitu simpanan di bank, hartanah, unit saham, unit amanah, saham, sekuriti pinjaman, logam berharga dan forex. Okey. Enggak bukan unit saham. Unit tu amanah. Okey, bagus. Okey, jadi awak kena ingat. Lepas tu satu lagi, kalau security pinjaman tu awak kena ingat Okey, security pinjaman tu awak kena ingat bond, contoh bond. Kalau dalam exam mungkin akan ditanya, nyatakan satu contoh bond yang yang diterbitkan oleh kerajaan. Jadi awak kena ingatlah salah satu daripada 3 tu Kalau boleh ingat 2 pun dah tak apa. Boleh? Boleh? Boleh. Boleh cikgu. Okey. Lepas tu sedikit pesanan sebelum kita tamatkan kelas kita. Okey, jenis pelaburan ni cikgu dah nyatakan kan. Okey, risiko dia apa semua pulangan dia. Jadi kalau nak buat pelaburan,
kena hati-hati. Siasat dulu dengan syarikat apa, betul ke syarikat tu berdaftar, betul ke syarat dia tu, lepas tu pulangan tu setimpal ke tak dengan kita punya pelaburan. Boleh faham Jangan main hentam je. Boleh? Mana tahu esok-esok bila awak semua dah Boleh kerja cikgu. nak buat pelaburan, jadi berhati-hati, kena ingat tengok dulu dia punya syarat, lepas tu dia punya syarikat tu berdaftar ke tak, elok ke tak. Boleh? Boleh cikgu. Okey, sekian saja kelas kita pada hari ini. Okey, itu sahaja, jaga diri. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih. Sama.